ibadihi ma'rifata uluhiyatih walzamahumut taqwa wa iqamata haqqi rububiyatih wassalatu wassalam ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi zalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama sekali saya menggantikan Tuan Guru Ustaz Siddiq Noor kerana dia sibuk lah. Dia dalam sekarang ni sedang dalam perjalanan lah, dikhabarkan dalam perjalanan. Saya menggantikan lah. Saya mengulang balik apa yang Ustaz Zainuddin bicara tadi. Yang alhamdulillah. Ulang balik lah. Sekejap Tok Guru akan sambung lepas maghrib, insya-Allah. Saya bukan pandai sangat, saya cuma berkongsi lah. Tak pandai pun. Bolehlah sikit-sikit nak kongsi ilmu, nak mengajar orang tak erti. Kita kongsi ilmu tu bolehlah. Okey, kita mula Bismillahirrahmanirrahim. Yang tu Ustaz Syakir dah syarah lah. Kita faham apa yang Ustaz Syakir syarah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. A'lam anna al-hukmal aqliyah yanhasiru fi salasatil aqsam. Al-wujubu wal istihalatu wal jawazu. Falwajibu ma la yutasawwaru fi aqli adamuhu wal mustahilu ma la yutasawwaru fi aqli wujuduhu wal jaizu ma la yutasawwaru fi aqli wujuduhu wa adamuhu. Okey, kita sambung bicara berkenaan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu kitab Matan Ummul Barahim lah. Saya nak cerita balik berkenaan dengan alhamdulillah. Macam mana boleh keluarnya alhamdulillah? Alhamdulillah ni asal perkataan dia hamdun. Hamdun tu puji lah. Dia sebut puji. Kita tengok dia punya terjemah lah. Terjemah dia bermula segala puji. Macam Ustaz Syakir sebutlah bila mengaji cara pondok, harfin biharfin, huruf ke huruf lah. Kita mengaji satu persatu. Kupasan dia satu persatu. Tu sebut alhamdulillah. Alhamdulillah tu kita nak buka satu persatu. Saya cerita tak detail sangat lah. Kita bagi nampak gambaran. Kalau tak faham, tak apa. Janji kita pernah dengar. Satu ilmu tu kalau kita tak faham, kita pernah dengar. Bila kita ulang-ulang, kita selalu datang mengaji, insya-Allah Allah akan bagi kita kefahaman. Yang wajib mengaji, bukan faham. Faham tu Allah yang bagi. Yang wajibnya kita kena mengaji. Okey. Itu bermula segala puji itu tertentu bagi Allah. Okey, saya nak kupaslah. Asal-asal perkataan alhamdu ni asal dia hamdun. Hamdun tu puji. Tu dia sebut bermula. Bermula ni kaedah tata bahasa Arab lah. Saya cerita sedikit bagi faham, bagi nampak lah. Mungkin kita tak pernah ngaji, tapi orang kata sekurang-kurangnya kita pernah dengar. Bermula ni kalau kita mengaji bahasa Arab disebut mubtada'. Setiap mubtada' mesti ada khabar. Macam Ustaz Syakir cerita tadi lah. Bila ada mudaf, mesti ada mudafun ilaih. Dia mesti bersandar, mesti ada dia punya mengikut lah. Di sini disebut alhamdu. Tu disebut bermula. Bermula tu disebut mubtada'. Mubtada' tu kalau kita tak mengaji, kita mengaji kitab Arab, kitab yang menggunakan kaedah Arab. Bila kita tak mengaji bahasa Arab, kita akan tak faham. Kenapa dia sebut bermula? Dia tak sebut pun awalu alhamdulillah, dia tak sebut. Tapi dari sini tiba-tiba dia terjemah, dia sebut bermula segala puji. Tiba-tiba keluar bermula. Bermula itulah disebut mubtada'. Tu bila orang mengaji bahasa Arab dia macam magic lah. Dia akan nampak, oh ni maksud dia bermula. Bila bermula tu disebut mubtada'. Mesti ada khabar dia. Kita kena cari khabar, ada khabar kat sini. Saya cerita sikit sebab dia terjemah bermula. Sebab kat sini tak ada sebut bermula. Tu dia sebut dalam bahasa Arab, kita kena faham lah. Kita tak faham semua pun tak apa, tapi kita mengaji basic. Bahasa Arab ni penting.
Kalau kita tak mengaji, kita tak boleh baca kitab. Walaupun kitab Jawi, sebab ulama-ulama terdahulu bila dia mengarang kitab, walaupun Jawi dia menggunakan kaedah Arab. Yang tu dia keluar ia akannya, yang datang daripadanya. Macam mana kita nak faham? Tu dia menggunakan kaedah Arab. Kalau kita tak mengaji, rugi lah. Sekurang-kurang kita mengaji tu boleh faham bila kita baca kitab. Ni kita main baca, sebab kita tak mengaji bahasa Arab, baca kitab nipis dia tu Sibyan. Kitab nipis lah. Kita baca kitab Jawi, kita dah baca, boleh faham. Dia akan dia mendatang, kita tak akan faham sebab kita tak faham kaedah Arab. Yang ni disebut kat sini bermula tu mubtada. Segala puji, segala tu saya cerita mendapa tu segala. Dia kupas satu. Segala puji. Puji tu alhamdulillah. Itulah yang sebut itu tu khabar dia. Nak cerita puji ni siapa punya? Bermula puji siapa punya? Tu nak cerita khabar. Nama khabar kan? Puji tu bagi Allah. Khabar dia Allah. Puji bagi Allah, iaitu tertentu bagi Allah. Sebab apa dia sebut tertentu kat sini? Kenapa dia sebut? Tak ada, dia tak tulis apa khusus, tapi dia tulis tertentu. Ni kita kupas satu persatu. Tu sebut harfin biharfin, huruf ke huruf. Sebab apa dia sebut tertentu? Tertentu di sini kerana hamdun, asal perkataan hamdun tu kalau kita belajar bahasa Arab disebut isim nakirah. Nakirah ni umum lah. Macam saya sebut, contohlah ni masjid. Kalau bila sebut bahasa Arab contoh sebut masjidun. Contoh masjidun tu mana-mana masjid lah. Bila dia sebut al-masjidu khusus, makna yang khusus. Dia ada umum, dia ada khusus. Bila sebut al-masjidu, masjid itu lah, masjid pondok anda, masjid Pangku ni, kita sebut tertentu. Tu dia sebut alif lam. Kalau masjidun tu mana-mana masjid lah. Tu dia khusus tertentu. Tu dia sebut sini tertentu. Pasal apa tertentu? Sebab ada alif lam. Tu sebut al-habdu. Tadi hamdun, asalnya hamdun. Bila dia tambah alif lam, dia disebut isim makrifah. Saya cerita ni bagi pernah dengar. Kalau tak faham, nanti belajar kita akan nampak. Sebab sini dia guna kaedah Arab, tu dia sebut tertentu. Sini tak sebut, tak ada tulis pun tertentu. Tu dia sebut, disebut di sini iaitu isim makrifah. Makrifah ni apa? Yang mengenal. Dia membawa makna khusus. Khusus pada sesuatu. Itu dia kata bermula segala puji itu tertentu bagi Allah. Tertentu tu sebab isim makrifah. Tu diguna perkataan tertentu. Bagi itu li itu harf jar lah kalau kita belajar. Tertentu bagi Allah. Di sini kita kupas satu, bermula tu mubtada, segala tu lah yang Ustaz Zainuddin kupas tadi. Puji kodim bagi kodim, puji kodim bagi hadis, puji hadis bagi kodim, puji hadis bagi hadis. Yang empat tu yang Ustaz Zainuddin kupas tadi, yang tu lah, tu dia sebut segala. Segala puji semua tu balik kepada Allah. Pujilah siapa, benda apa yang ada dalam dunia, puji Allah. Pujilah apa pun, semua balik kepada Allah. Sebab siapa yang menciptakan alam? Allah. Tu puji ni balik, tu dia kata segala. Segala ni kullu, semua yang ada dalam muka bumi ni kita puji, itulah Allah punya. Kita puji motor asal apa? Asal daripada besi kita ambil daripada hasil bumi. Hasil bumi siapa punya? Allah punya. Kita puji apa benda yang ada di dalam alam ni, semua balik kepada Allah. Tu disebut segala. Kullu makna segala yang kita puji balik kepada Allah. Yang puji kodim bagi kodim tu saya tak cerita lah, sebab Ustaz Zainuddin dah kupas. Kita mengaji berkenaan dengan inilah. Kita boleh nampak boleh faham, boleh. Saya cerita ni bagi ringkas sikit lah, taklah mendalam sangat. Sebab dia menggunakan kaedah bahasa Arab ni, sebab dia guna perkataan bermula. Bermula segala puji itu tertentu. Tertentu tu sebab isim makrifah, dia asal perkataan dah hamdun je. Bila dia tambah alif lam jadi alhamdu. Macam masjid lah, masjidun. Bila dia tambah alif lam, dia tak jadi tanwin lah. Macam Ustaz Syakir sebut tadi, bila macam mudah bersandar, dia tak akan jadi tanwin. Contoh baris bawah, dia takkan jadi tanwin, dia akan baris bawah je. Macam ni lah. Alhamdu, bila sebut hamdun, puji siapa-siapa.
Kita sebut hamdun puji siapa-siapa. Kalau alhamdu tertentu. Tertentu lah dekat siapa-siapa. Ni dia tertentu bagi Allah. Boleh nampak Boleh faham? Saya cerita ni saya pun tak kerti ingat. Lama dah tak cakap macam ni. Saya selalu ulang sendiri dekat rumah. Okey, boleh nampak Okey, selesai. Alhamdulillah selesai. Okey, alhamdulillah ni disebut kalimah apa? Kita nak kahwin kan. Selalu Tok Kadi tanya. Okey, alhamdulillah apa? Kalimah apa? Tahmid. Kalau subhanallah. Subhanallah apa? Ni kalau kita nak kahwin ni Tok Kadi bukan dengar. Okey. Subhanallah apa orang sebut? Tanzih. Kena tahu lah. Kalau basmalah ni bismillah. Ta'awuz. Auzubillah. Kena tahu lah. Kena tahu istilah kan. Kalau takbir apa? Takbir Allahu Akbar tu disebut takbir. Takbir Allahu Akbar. Tanzih subhanallah. Boleh ni kalimah kita puji Allah. Boleh nampak saya kongsi sikit lah. Saya pun tak pandai sangat. Cuma berkongsi ilmu. Okay, kita sambung. Wassalatu wassalam. Wassalatu wassalam. Solah ni asal kata anda solat kita solat. Tu jadi wassalah. Kita solawat tu solat tu disebut solawat. Solawat ni apa pula? Tu dia kupas satu persatu. Solawat ni apa? Solawat ni kasih sayang. Kita selawat kat Nabi tanda apa? Tanda kita kasih, kita sayang kat Nabi. Tu sebut solawat. Solah ni dimaksudkan dengan doa. Kita doa kat Nabi kan. Kita doa Allah kasih dekat Nabi. Tu kita doa dekat Allah. Kita selawat tu kita doa kat Allah. Doa ni apa makna pula? Kita doa hari-hari berdoa. Tapi doa pun kita tak tahu. Saya tanya, anak tanya, ayah. Doa ni apa? Dia doa hari-hari doa. Apa makna doa? Orang lain ni dia suka ikut-ikut. Dia tak suka mencari. Ulama dulu dia suka mencari. Apa maksud ni? Apa ni maknakan dengan ini? Dia jangan mengaji nak suap. Kata Tok Guru Sidik Noh, dia kata jangan jadi macam ayam kampung. Jangan jadi macam ayam Belanda. Ayam bandar. Jadi macam ayam kampung. Ayam bandar nak kena bagi makan. Ayam kampung cari sendiri. Macam tu ilmu. Ilmu kita kena cari. Bukan dia datang. Ilmu bukan bangsa mendatang. Kita kena datang dekat ilmu, kena cari. Doa ni apa maksud? Doa ni kalau kita buka kamus disebut apa? Meminta. Atau memanggil. Minta ke siapa? Kita minta ke Allah. Tu kita doa tak ada tangan. Orang minta sedekah dia nak, sini tangan dah. Tu kita minta. Tu maksud doa. Doa ni kita minta. Senjata orang mukmin ialah doa. Kita doa tu minta ke Allah. Bukan doa tu angkat tangan doa dah. Kalau kita terdetik ke hati kita minta ke Allah tu, itulah doa. Doa tu kita minta. Tu makna doa. Tu kita minta ke Allah. Semoga Allah kasih kepada Nabi. Kasih kepada Nabi. Itu sebut wassalah. Allah rahmat kepada Nabi. Tu wassalam. Salam ni selamat. Solat ni kasih. Wassalam ni selamat. Kat Islam. Orang tanya kita hari ni, agama apa? Agama Islam. Islam tu apa? Islam apa? Boleh jawab, Islam tu agama. Agama tu apa? Islam. Dia pusing kat situ. Dia boleh jawab macam tu. Tu sebut Islam ada IC je. Sebab boleh jawab macam tu ya. Islam ni apa? Islam ni maknanya selamat. Kita duduk satu agama yang selamat. Lepas tu orang tanya pula, agama tu apa? Ni mengaji pondok satu persatu. Bila kupas satu, dia keluar satu. Kupas satu, dia keluar satu. Tu ilmu ni tak akan habis. Bila sebut agama apa? Agama tu disebut oleh ulama nizamul hayah. Nizamul hayah ni iaitu cara hidup ataupun sistem cara hidup. Cara hidup yang selamat apa? Islam lah.
Agama tu disebut Maliki Yaumiddin. Allah akan tanya hari pembalasan tu, hari agama. Middin tu, din tu agama. Hari apa? Cara hidup. Seharian cara hidup kita macam mana? Maliki Yaumiddin. Yang hari pembalasan Allah tanya kita tu. Seharian hidup kita, agama tu cara hidup kita seharian. Kalau Kristian, kalau Buddha, kalau Islam, cara hidup kita. Disebut agama yang selamat. Kita duduk satu agama yang selamat. Itulah agama Islam. Ni disebut selamat. Tu disebut wassalatu wassalam. Tu bila kita selawat, kalau ada wassalam mesti ada salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Kita mesti ada solat dengan salam. Sebab apa? Tak cukup kalau kita orang sayang tapi kita tak selamat. Contoh macam mana? Contohlah, kita sayang kat mak kita. Mak kita nak kena langgar lori. Contohlah, kita nampak nak kena langgar lori. Kita selamat. Kita selamatkan kan, kita tengok biar mati. Kan kita biar. Dah, kita selamat. Tu dia sebut wassalatu wassalam. Kita kasih, kita sayang. Bila kita kasih dengan sayang, kita selamat. Kita selamatkanlah. Mak kita nak kena langgar lori, kita lari, tolak. Supaya tak kena langgar lori. Tu contohlah. Tu dia mesti kapit dua ni. Bila wassalatu wassalam, bila kita selawat, kalau tak ada salah satu ni, contoh sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak sambung, ulama kata makruh. Bila kita selawat, bila selawat bagi penuh. Itulah selawat ni Nabi sebut man salla alayya wahidan sallallahu alaihi biha asyara. Kita selawat dekat Nabi sekali ya, Allah selawat 10. Sebab ibadat, semua kita kita buat, makhluk buat, kita buat, manusia buat. Tapi ibadah selawat ni yang mulanya Allah. Tu selawat ni ganjaran dia tinggi ya. Tu kita kena selawat. Banyakkan selawat antaranya kalau kita bermaksiat. Contohlah kita buat amalan. Kita ni dalam keadaan kufur ke apa kan. Tapi kalau kita selawat tu Allah akan terima. Kalau zikir lain tu mungkin terhapus. Tapi dengan selawat ni kuat. Kita kena selawat. Perbanyakkanlah selawat. Selawat ni bagus dalam bulan puasa ni. Kita selalu selawat, ingat dekat Nabi. Tu bila kita kasih wassalam ni, kasih dan selamat. Wassalatu wassalam. Bila kita kasih mestilah kita selamat. Macam itulah Allah. Bila Allah kasih dekat Nabi, Allah akan selamat. Ada Allah, bila Allah kasih kat Nabi nak tak neraka, tak kena, dia macam tak fair, tak kena. Bila kita benci, baru kita tak neraka. Bila kita kasih, kita selamat tak dalam syurga, kita selamatkan. Itu sebut wassalatu wassalam. Dan selawat ni kalau pada Allah ni disebutkan selawat lah. Kalau malaikat disebut istighfar. Malaikat selawat disebut istighfar. Kalau kat kita ni bila selawat disebut sebagai rahmat. Kita rahmat rahmat bukan rahmat kita ni selawat rahmat atas Nabi tak. Rahmat atas kita. Sebab benda tu balik kat kita. Kita selawat kat Nabi, bagi syafaat siapa? Nabi bagi kat kita. Bukan Nabi bagi syafaat kat Nabi. Nabi dah masuk dalam syurga, keluar balik. Sebab apa? Cari umat dah, nak bagi syafaat. Tu kita selawat bukan benda tu manfaat kepada Nabi, tapi manfaat kepada kita, balik kat kita balik. Tu kita kena perbanyakkan selawat. Saya tak pandai ingat cerita. Cuma ilmiah tu boleh lah, sikit-sikit. Boleh faham wassalatu wassalam. Wassalatu wassalam tu pun dia mengikut juga. Tapi saya tak mau ceritalah, dia kaedah Arab. Tu dia jadi wassalatu wassalamu. Baris tu dengan mu. Dia jadi baris belakang tu jadi mengikut. Tu saya tak ceritalah, lagi pening pula. Banyak apa kaedah dia lah. Kita cerita ringkas-ringkas. Boleh nampak wassalatu wassalam. Boleh? Saya cerita sikit-sikit lah. Ala Rasulillah a'lam. Okey, dia kata ala Rasulillah. Kenapa dia tak kata fi Rasulillah? Kenapa dia tak kata li Rasulillah? Dia kata ala Rasulillah. Dia menggunakan perkataan ala kan. Ala ni atas. Maksudnya rahmat Allah ni, kasih sayang Allah ni daripada hujung rambut Nabi, daripada atas kepala Nabi sampai ke bawah. Nak kata rahmatnya Allah
kepada Nabi. Maksudnya Allah sayang sungguh-sungguhlah, kasih kepada Rasul kita. Tu sebut dia guna ta'ala, dia tak guna fi. Macam kalau fi ni pada dia boleh je guna, musannif boleh je guna wassalatu wassalam fi Rasulillah, boleh guna. Tapi macam guna fi ni jadi pada Rasul. Bila dia guna ala atas, maksudnya Allah kasih dengan sayangnya Allah ni seluruh tubuh Nabi. Nak kata pakaian Nabi pun Allah kasih. Okey, fi Rasulillah i'lam. Rasul ni saya cerita sikit lah. Kita kadang kita mengaji lama dah, semayang lama dah, tapi Rasul ni kita tak tahu. Rasul ada berapa, Nabi ada berapa, apa perbezaan Rasul dengan Nabi. Tu kita kena tahu. Kita dah hidup lama tapi kita tak ambil tahu. Kena ambil tahu. Rasul ni apa maksud dia? Nabi ni apa maksud dia? Tu kena cari juga. Sebab tu istilah bahasa Arab. Rasul ni asal perkataan dia risalah. Risalah ni apa? Risalah ni menyampaikan mesej. Dia menyampaikan mesej daripada mana? Mesej daripada Allah, iaitu Al-Quran. Perbezaan Rasul dengan Nabi, setiap Rasul ialah Nabi, tapi setiap Nabi bukan Rasul. Boleh nampak? Boleh faham? Rasul tu dia Nabi dulu, bila lepas tu baru dia jadi Rasul. Perbezaan Rasul dengan Nabi ni, Rasul dia apa? Dia dapat wahyu, dia menyampaikan kepada umat. Tu Rasul. Kalau Nabi dia dapat wahyu, dia menyampaikan pada ahli keluarga dia dengan ahli keluarga. Tu Nabi. Nabi dengan Rasul. Nabi ada berapa? Berapa tahu? Bilangan Nabi semua. Tu kita kena tahu, kena ambil tahu. Jangan buat-buat tak tahu, kita kena ambil tahu. Nabi bilangan dia disebut dalam kitab Aqidatun Najin, sekati 2 lasa 4,000. Tak tahu, sekati 2 lasa 4,000, 124,000. Nabi, bilangan Nabi yang ulama kira. Ni bukan saya buat andaian sendiri ya, ni diambil dalam kitab Aqidatun Najin. Okey, boleh tulis. Kena ambil cakna benda ni. Nabi ada 124,000. Tu bahasa lama lah. Rasul ada berapa bilangan Rasul? Bilangan Rasul ada berapa? Kita mengaji lama lah. Rasul ada 313. Dia sama dengan bilangan ahli Badar. Yang wajib kena tahu 25. Tu yang betul ya. Rasul ni ada yang ulama kira lah 313. Yang wajib kena tahu macam sifat Allah lah. Sifat Allah ada berapa? Orang kata apa? 20. Salah. Saya kata salah. Sebut sifat Allah 20 salah. Kalau orang tanya sifat yang wajib belajar 20. Kalau sebut sifat Allah ada berapa? 20. Salah. Dia menghadkan sifat Allah. Dia kata ada 20. Sifat Allah banyak, tak terkira. Tu kena faham soalan bila orang kata sifat yang wajib belajar. Tu 20 sifat. Tapi sifat Allah banyak. Okey, boleh faham, boleh nampak Rasul tu dia ada 313. Dia akan skop dia kecil dia 25 yang wajib kena tahu. Dia lagi skop kecil Nabi, Rasul ulul azmi. Yang tu kena cari lah, saya sebut lah. Takkan kita tak tahu, mesti tahunya kan. Kita dah mengaji lama. Tu sebut Nabi Rasul ulul azmi, yang dia bagi ujian banyak lah ya Allah bagi. Okey, boleh ada 5 Rasul. Tu perbezaan Rasul dengan Nabi. Nabi ni apa maksud? Nabi ni perkataan dia nabak. Nabak ni apa? Surah An-Nabak juzuk 30 lah mula-mula. Apa maksud? Kita baca lah, kita tak tahu makna dah. Terjemah dah kita tak tahu. Cuma baca. Tu ada seorang ustaz. Masa tu saya tak mengaji lagi bahasa Arab. Dia kata apa? Dia kata kamu ni baca surat khabar boleh tak? Boleh. Kamu baca surat khabar faham tak? Faham. Kamu baca Quran boleh? Boleh. Faham tak? Tak faham. Buat apa baca tak faham? Memang baca dapat pahala, tapi orang kata nak menghayati.
Orang kata kalau kita tak faham pun kita mengaji lah bahasa Arab. Sambil-sambil tu kita mengaji. Sejak pada tu saya detik saya kata aku kena mengaji bahasa Arab. Sebab bila kita mengaji bahasa Arab, contohlah ayat tu panjang, dia tak ada tempat berhenti. Tapi bila kita baca bahasa Arab, kita tahu oh dekat sini makna dia lain. Bila kita baca okey, sini waw ni waw ataf. Dia sini apa for. Kita tahu oh ni sini boleh berhenti, sini tak boleh berhenti. Kalau tak mengaji, dia main sambung. Berhenti ikut suka. Macam ada seorang guru saya, dia kata apa? Dia kata contoh macam orang bagi contoh lah. Dia kata apa? Saya minum susu lembu dalam cawan. Saya minum susu lembu dalam cawan. Kalau kita baca potong, saya minum susu lembu. Saya minum susu. Dia kata saya minum susu. Sambung lembu dalam cawan. Jadi lembu dalam cawan. Sebab apa? Sebab dia potong. Dia tak tahu nak berhenti kat mana. Macam tu lah kalau kita mengaji. Tak tahu nak berhenti, jadi itu istilah lah. Saya minum susu. Kalau kita sambung, saya minum susu lembu dalam cawan. Tapi kalau kita berhenti, saya minum susu, lepas tu sambung lembu dalam cawan. Jadi lembu dalam cawan. Tu kita kena tahu lah istilah. Sekurang-kurangnya kita baca tu kita boleh nampak sikit-sikit. Bukan suruh mengaji jadi apa mustahil, boleh jadi mufti dak. Kita mengaji ni nak reti je. Baca kitab. Contoh kita mengaji, kita nak ulang. Kitab bahasa dia guna kaedah Arab. Nyo akan dia balik domain siapa punya. Kita pening macam mana nak ulang kita nak ulang, kita mengaji tapi tak boleh nak ulang sebab tak faham. Tu kita tahu basic yang orang kata. Bukan nak suruh mengaji sampai alim apa Hafiz Ibn Malik apa semua tu dak. Boleh mengaji jurumiyah jadilah, boleh nampak. Lepas tu bina jadilah. Bukan nak suruh jadi alim terus. Kita mengaji ikut tingkatan lah, ikut tangga. Sebab kata tok guru, kalau kita naik tangga langkah 5 tangga jadi macam mana? Pakaikan melekat. Dari sudah 1 ni naik tangga 5. Terkoyak seluar. Kangkang luas sangat. Terkoyak malu dapat. Sebab apa? Terkoyak lepas tu jatuh pula. Malu dapat, sakit dapat. Macam tu lah kita bila mengaji ikut turutan. Okey 1, 2, 3. Kita naik ikut turutan. Jangan langkah tinggi. Langkah tinggi macam tu lah. Jatuh, malu dapat, sakit dapat. Okey, boleh nampak tu apa yang disebut nabak tu. Nabak tu maksud dia apa? Maksud dia berita tergempar, terbesar. Nabi ini lahir berita tergempar. Rasulullah lahir, Nabi lahir dekat Mekah. Lahir apa? Suruh seluruh makhluk mendoakan. Nak kata apa? Tergemparnya berita. Dia sebut Nabi. Nabi tu maksud dia berita tergempar lah. Nabak maksud nabak. Kita mengaji, kita hafal Quran, sambil-sambil tu kita tengok makna dia, maksud dia kan. Jangan baca saja. Kita tengok sama belek-belek, oh ni makna dia. Tengok kamus. Kita mengaji ulang balik. Kalau tak tahu makna ni, buka kamus. Kamus ada, ulama dah susun lah. Kata Ustaz Syakir Nasrah, dia kata ilmu ni ibarat macam buah pelam. Dia pun ambil biji, tanam, siram buah baja, dah naik pokok tinggi lah. Depa petik, depa buang kulit, kiri. Tolong suap lah kat kita. Tolong suap lah. Macam tu ibaratnya. Ulama dah ambil daripada Al-Quran, bawa keluar, tapih dengan bermacam-macam ilmu alat. Dia tulis pula dengan tangan, bukan protestik, tulis pula dengan tangan. Punya nak bagi dekat umat ni ilmu. Yang tu pun tak mau mengaji. Dia dah nak bagi ilmu kat kita. Dia nak suap ibaratnya buah tu nak masuk mulut lah. Tu ulama dulu, dia pun nak faham pun payah. Tapi dia pun mengaji sungguh-sungguh. Okey, boleh nampak tu Rasul dengan Nabi, perbezaan. Esok kita balik mak tanya, okey boleh jawab Rasul ada apa? Nabi ada apa? Boleh nampak tu Rasulullah, pesuruh Allah. Okey, i'lam. Kat sini sebut i'lam. I'lam ni ketahui olehmu. Kena tahu sungguh lah. Kena tahu sungguh. Benda apa nak kena tahu kita kena tahu sungguh-sungguh. Bukan main-main. Tu dia kata i'lam. Ketahui olehmu. Kalau kita mengajar ni dia apa? Dia menegaskan. Nak bagi kita ni sungguh-sungguh. Kena tahu. Benda apa ni? Annal hukmal aqliya
yanhasiru fi salasatil aqsam. Iaitu bahawasanya hukum yang bangsakan pada akal itu tersimpan ia pada 3 bahagi. Ilmu apa ni yang tersimpan pada 3 bahagi? Hukum apa ni? Kita kena tahu lah hukum apa yang tersimpan ni. Ada 3 bahagi, ada 3 pecahan. Disebut sini salasati, ada 3 bahagi. Al-wujubu wal istihalatu wal jawazu. Okey, sebelum kita masuk dalam hukum akal, bicara hukum akal dalam konsep ilmu Islam ni, kita mengaji ilmu akidah, dia ada 3 jenis hukum. Dia ada hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Tapi hukum adat ni, hukum akal ni nak faham, saya cakap betul-betul ya. Bukan datang daurah lah. Hukum akal ni nak faham, saya nak faham pun 2 tahun lebih lah. Hukum akal, padahal satu muka ni je. Orang kata sehari boleh baca, sehari kita boleh baca. Baca je lah, nak faham bukan dia. Tok guru pun nak faham pun setahun. Bukan sehari mengaji hukum akal. Sebab dia nak kena pandai membezakan hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Dah ada 3 jenis hukum. Kita mengaji. Tapi kalau kita mendalam ada lagi satu hukum yang tu saya tak sebut lah. Dia 3 je. Yang wajib kita kena tahu ni 3, membezakan antara 3 ni. Iaitu hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Kita kena pandai membeza. Hukum syarak ni apa? Semua orang tahu hukum syarak. Saya tanya semua boleh jawab. Saya nak tanya apa maksud syarak. Hari ni sebut hukum syarak. Tapi syarak kita tak tahu maksud. Sebut je lah, semua orang boleh sebut. Acang boleh sebut. Acang sebut syarak, dia boleh syarak. Dia boleh sebut. Kita boleh lah, boleh sebut. Tapi kita tak tahu syarak ni apa. Syarak ni maksud dia sempadan. Tu makna lah. Kita kena cari lah. Bila mengaji, cari. Ni makna dia. Sempadan apa? Bila kita nak buat satu tu ada sempadan. Sempadan tu macam mana? Ada batas. Okey, makan babi tak boleh, tu batas lah. Minum arak tak boleh, tu batas. Zina tak boleh, itu batas, tu disebut hukum syarak. Ada batas. Hukum syarak ni ada 5 bahagi. Umumnya, darurahnya, kebiasaannya semua orang tahulah. Semua orang tahu, iaitu wajib, sunat, harus, makruh, haram. Bila kena faham 5 ni, baru dah tahu konsep dalam ilmu fiqh. Yang ni diguna dalam ilmu fiqh. Dia bila faham 5 ni, dia kena faham. Contoh solat. Solat ada ketika wajib, solat ada ketika sunat. Solat tu ada ketika makruh, ada solat tu ketika haram. Solat boleh jadi haram. Waktu bila? Waktu perempuan datang haid, boleh solat? Haram hukum dia. Sebab apa? Sebab dia datang haid, haramlah solat. Dia boleh jadi sunat, sembahyang sunat. Jadi wajib, sembahyang fardu wajib. Tu kita tengok dalam 5 hukum ni, dia mengubah, hukum tu mengubah, kita faham lah dalam konsep ilmu fiqh. Hukum berubah mengikut keadaan dan situasi. Contoh orang tu sakit. Macam di pondok ada seorang pakcik tu, dia sakit saraf. Dia tanya macam mana? Saya nak sembahyang, nak ambil uduk pun tak boleh bangun. Saya kata sembahyang hormat waktu. Sebab nak bangun tak boleh. Dia hukum tu berubah mengikut keadaan. Sembahyang hormat waktu sebab tak boleh nak bangun, sakit saraf. Ni habis ni, tak boleh bangun. Tu kita kena tahu ilmu-ilmu ni. Tu dia mengubah ikut situasi. Kita pengajian kitab, kita boleh kupas satu-satu. Dia ada istilah lah, dia ada takrif dia. Bila kita mengaji dalam ilmu agama ni, kita mengaji cara pondok, dia ada bermakna dengan lurah dengan satu lagi makna dengan istilah. Bila kita mengaji dalam ilmu agama, dia ada makna lurah, makna istilah. Islam tu apa makna? Dia ada istilah, dia ada lurah. Yang tu macam mana? Kita kena cari lah. Jangan tunggu ustaz suar. Tak. Kena cari lah. Solat tu apa? Dia ada makna istilah, makna pada lurah. Tu dalam konsep Islam, dalam konsep agama kita ni, dia ada makna dia. Okey. Yang tu disebut hukum syarak. Yang keduanya hukum akal. Hukum akal ni ada 3 ni yang disebut kat sini. Hukum akal ni ada wajib, mustahil, harus. Ni kita benda ni kena mengaji sampai lumat. Dia kena selalu mengaji.
hukum akal ni. Sebab kita nak imbang akal ni payah. Akal kita nak imbang ni kita payah nak imbang. Nak faham tu payah. Kena selalu ulang. Selalu Allah nampak kegigihan kita, kesungguhan, Allah akan bagi. Bila mengaji ala kadar, Allah tak bagi. Sebab tak ada kegigihan, kesungguhan. Kita kena sungguh-sungguh. Tu kena faham hukum akal ni memang ilmu paling payah. Payah lah. Dia sebenarnya hukum akal ni tak wajib. Asal-asal hukum akal tak wajib. Sifat 20 pun tak wajib asal-asal. Yang wajib kena Allah. Para sahabat Nabi ada mengaji sifat 20. Nabi ada aja. Tak ada aja sifat 20. Tapi yang wajib kena Allah. Depa punya makrifat depa punya kenal dengan Allah lain, tak sama sahabat dengan kita. Tu yang ulama susun letak sifat 20. Macam ni lah, hukum akal ni dia tak wajib. Tapi jadi wajib sebab kita nak kenal Allah. Nak kenal Allah kena mengaji sifat 20. Dia jadi macam tangga lah. Tok guru dulu bagi contoh, macam kita buat rumah. Kita buat rumah, kita buat rumah, lepas tu buat tangga. Kita nak tidur kat tangga ke dalam rumah? Nak tidur kat tangga ke dalam rumah? Kita tidur dalam rumah kat bilik. Betul ya? Kita tidur dekat rumah. Tapi nak masuk rumah kena ada tangga. Tangga itulah jalan. Macam ni lah. Kita nak kenal Allah, kena belajar sifat 20. Nak belajar sifat 20, kena tahu hukum akal. Dia berkait-kait. Macam istilah apa ulama sebut ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Dia jadi berkait-kait ya. Berangkai dia jadi ni wajib berturut-turut. Macam tu lah. Macam apa ilmu fiqh. Ilmu fiqh asal-asal tak wajib. Yang wajib sembahyang. Tapi zaman Nabi dia ikut Nabi. Zaman kita kena mengaji ilmu fiqh. Ulama dah susun. Dia asal tak wajib, tapi jadi wajib sebab apa? Sebab ni dia jadi berturut-turut. Sebab nak sembahyang kena tahu ilmu fiqh. Macam ni ya. Nak tahu ilmu sifat 20, nak kenal Allah kena tahu sifat 20. Nak tahu sifat 20 kena tahu hukum akal. Tu dia punya kunci. Macam tu kita nak masuk rumah, bukan kita nak tidur kat tangga. Kita buat pintu bukan nak tidur kat pintu dah. Ada jalan dia supaya mudah. Kita nak tidur dalam rumah. Tapi kita buat pintu nak mudahkan masuk. Macam tu lah. Kita nak kenal Allah. Tapi jalan dia nak masuk tu kena mengaji sifat 20. Sifat 20 kena tahu hukum akal. Tu dia punya jalan. Hukum akal ni akal kita lah. Kena imbang. Macam Ustaz Zainuddin tadi dia dah bicara mengenai apa? Wajib, nazari, dorori. Dia mungkin terlepas lah. Apa maksud? Bila kita syarah, kita kena tahu okey, nazari ni benda apa? Orang kata tanya-tanya apa nazari ni? Apa dorori? Orang kata tanya-tanya. Nazari ni nazar. Nazar ni tilik. Tilik ni bukan tilik kasih bukan. Tilik ni fikir. Kita kena fikir, oh Allah ni ada. Ada macam mana? Kena fikir. Dari situ kita akan cari, oh macam ni yang kita nak kenal Tuhan, kena mengaji sifat 20. Tu kita kena tilik, tu nazar, nazari. Dorori tu darurah, asal kata darurah. Darurah tu kebiasaan lah. Kebiasaan tu kita tahu. Kita kata mat ni ada sini, orang tahu mat ni ada sini. Kebiasaannya orang tahu. Sembahyang 5 waktu, orang tahu, semua orang tahu, wajib. Kalau tanya acong macam kata wajib, dia tahu. Tu kata darurah, kebiasaannya, semua orang tahu. Tu disebut daruri. Yang tu saya tak cerita sebab Ustaz Zainuddin dah bagi tahu tadi. Okey, boleh nampak tu hukum akal. Akal ni dia ada 3 bahagi . Yang ini saya cerita ringkas-ringkas lah. Tak maulah cerita dalam-dalam sebab hukum akal ni payah. Saya cakap payah lah. Nak faham dia kena duduk pondok. Dia bukan main daurah. Macam Ustaz Syakir sebut, daurah ni untuk orang yang ulang. Dia nak mengaji, dia nak ulang balik. Kalau sekadar mari ni tak boleh. Sebab hukum akal ni dia kena imbang akal. Dia kena bezakan dengan hukum adat. Hukum adat ni macam mana? Saya cerita hukum adat lah. Adat ni dia punya orang kata, saya nak susun atur dia kata ada makan, ada kenyang. Itu hukum adat. Tiada makan ada apa? Tiada makan ada lapar. Ada lapar, tiada ada lapar, tiada kenyang. Tiada kenyang ada, tiada kenyang tiada. Itu kena faham hukum adat.
Ni saya cerita ringkas, tak boleh nak cerita dah lah sebab kita daurah. Ni saya cerita hukum adat ni, balik kita cari. Apa? Kita kena mengaji. Kita kena pandai membezakan hukum adat dengan hukum akal. Sebab orang hari ni dia tak faham hukum akal ni. Sebab orang akan kata, tak masuk akal ya. Orang kata, contoh orang accident, jadi ting sadin. Lalu dia keluar elok, tak ada jadi apa. Orang kata apa? Tak masuk akal ya. Betul orang kata apa? Tak masuk akal. Padahal bukan tak masuk akal, tak masuk adat. Adat kata kebiasaan langgar, orang tu mati. Akal boleh ya. Boleh kata tak mati. Tu kita kena faham. Faham saya cerita nampak? Tu akal, kita kena faham hukum akal. Contoh apa? Istilah. Macam Tok Guru Baba Raiduddin, dia kata apa? Istilah kucing tumbuh tanduk. Benda tu tak boleh pakai. Orang kata apa? Tak masuk akal. Kucing tumbuh tanduk. Bukan tak masuk akal, tak masuk adat. Adat kita kalau akal kata apa? Harus. Boleh je Allah buat. Kucing tumbuh tanduk Allah boleh buat. Macam api Nabi Ibrahim kena bakar dengan api. Api panas adatnya. Api membakar. Tapi Nabi Ibrahim masuk api sejuk. Pasal apa jadi sejuk? Allah boleh buat. Nabi Ismail kena kelar kat lahir. Pisau adatnya membelah, menghiris. Tapi kat Nabi Ismail tak hiris. Tak terbelah. Sebab apa? Adat saja. Adat kata pisau terbelah, hiris belah. Tapi akal kata harus Allah boleh buat. Allah boleh buat. Boleh buat benda tu. Allah firman apa? Ya nar kuni badal ala salaman ala Ibrahim. Allah sebutlah dalam Quran. Ya nar, wahai api. Wahai api, sejuklah kamu. Sejuk kat apa? Api jadi sejuk. Kalau waktu tu, kalau kat pangkur ni ada api, api jadi sejuk. Masa Allah kata, tapi lama dah lah, beratus tahun dah, berjuta tahun. Allah kata, wahai api, sejuklah. Allah sambung, badal salaman ala Ibrahim. Salaman apa? Kalau Allah sebut apa? Api tu sejuk, jadi sesejuk-sejuknya. Tapi Allah menggunakan perkataan salaman ala Ibrahim. Dia jadi dingin. Dia tak sejuk sangat, tak panas. Macam kita duduk penghawa dingin lah. Kita duduk kat aircon. Dia jadi tak sejuk sangat. Nabi Ibrahim masuk kan tu, rasa macam aircon. Api rasa aircon. Boleh buat. Allah boleh buat. Cuma kita kata apa? Orang lain ni, benda ni semua silap orang kata. Sebab mentaliti kita jadi silap. Sebab apa? Sebab kita tahu, tak masuk akal. Aku tanam pokok cempedak keluar buah durian. Orang kata tak masuk apa? Tak masuk apa? Anda tengok, nampak? Nampak faham? Tanam buah durian, keluar buah cempedak. Tak masuk akal ke? Tak masuk adat? Tak masuk apa? Tak masuk adat Adat tak masuk. Sebab apa? Adatnya tanam pokok durian, keluar buah durian. Tanam pokok cempedak, keluar buah cempedak. Tapi istilah kita kata apa? Tak masuk akal. Hang sembang dengan orang gila. Sebab kita apa? Tak masuk akal kita kata. Padahal dia tak masuk adat, Allah boleh je buat. Bahkan Allah boleh buat buahnya keluar ikan, boleh. Tapi Allah buat turut dengan adat. Takut kita ni jadi gila. Tanah buahnya keluar ikan, jadi gila semua. Allah buat menurut kepada adat. Tapi Allah boleh buat. Itu kita kena faham, membezakan antara hukum akal dengan hukum adat. Hukum adat ni semua ni duduk bawah harus pada akal. Allah boleh buat. Kalau adat kata dia mati, Allah boleh buat tak mati. Kalau kepada Nabi, contohlah benda-benda yang pelik macam berlaku ni, saya cerita sikit kita boleh tulis. Kalau kepada Rasul disebut mukjizat, berlaku benda pelik-pelik macam saya kata, benda yang mencari adat, yang berlawan dengan adat. Kalau pada Rasul disebut mukjizat. Duk sebut mukjizat. Mukjizat ni apa maksud? Kita sebut mukjizat kemah. Al-Quran ni mukjizat. Mukjizat apa? Boleh sebut lah mukjizat. Mukjizat ni menakutkan. Menakutkan siapa? Menakutkan musuh Allah. Maksud mukjizat ni menakutkan musuh Allah. Itu mukjizat. Kalau pada Nabi disebut irhas. Irhas ni untuk Nabi ya. Okey. Yang ketiga, saya cerita ringkas. Yang ketiga disebut karamah. Karamah ni selalu jadi dekat para ulama.
Ulama, tok wali karomah, benda pelik-pelik. Macam Ustaz Syakir cerita tadi, gajah harimau ikut belakang, tu karomah. Kalau jadi dekat wali, tok guru tu sebut karomah. Kalau jadi dekat orang awam macam kita ni, accident dia pun jadi macam tin sadin saya sebut ni. Jadi dia keluar elok tu sebut maunah. Maunah ni dia disebut pertolongan Allah. Allah tolong dia lah. Allah nak bagi kat dia kesedaran. Kesedaran supaya kita ingat kepada Allah. Allah bagi kesempatan boleh hidup. Ada kawan saya pergi Kompai, bawa motor dah 290, tiba-tiba kena angin bah, melayang. Kami ingat dah mati lah. Dia naik motor RA Kawasaki melayang, kena divider. Kami kata tak ada lah ni, 290. Dia kena angin bah lalu, dia melayang. Dia badan kecil lah. Rupanya dia tersangkut kat divider, patah kaki Allah nak bagi dia hidup ni, nak bagi izin. Kalau ikutkan adat mati dah ni 290. Meter dia lekat tu 290 masa dia accident tu. Tapi Allah nak bagi izinnya dekat dia, boleh hidup lagi. Allah nak bagi izinnya kita boleh bertaubat kepada Allah. Yang kelima disebut sihir. Sihir ni lalu jadi kat orang kafir. Dia jadi benda pelik. Duit keluar burung. Benda pelik mencari adat, duit akan keluar burung. Dia jadi orang kata apa, tak masuk akal, padahal tak masuk adat benda tu. Pegang duit, tiba-tiba keluar burung. Tak masuk adat. Allah boleh je buat. Tu ilmu sihir. Ilmu sihir tu dia guna jin lah, guna iblis. Okey, boleh nampak tu perbezaan hukum adat, hukum akal. Boleh nampak hukum akal ni kena mengaji lama sebenarnya. Dia kena selalu ulang. Lepas tu kena tanya. Saya lalu mengaji dengan Ustaz Syakir. Sebelum tu Ustaz Syakir tak kenal saya. Saya duduk mengaji pergi tanya dah. Lepas tu tak faham, pergi tanya lagi. Sampai dia tanya, "Entah nama apa?" Dia tanya, "Entah nama apa?" Dia sebut nama. Tu kita mengaji, jangan kita kenal guru. Kita mengaji sampai guru kenal kita. Tu baru nama mengaji. Tu kita mengaji, kita kenal guru. Tu dalam lah. Tu tok guru aku. Hebat lah tok guru. Kita kenal tok guru. Kita mengaji biar sampai guru kenal kita. Bila guru kenal kita, dia akan ingat kat kita. Dia kata, dia ni, dia ingat. Dia tengok muka, dia ingat. Ni lagi mari saya mengaji dengan tok guru. Siapa dia tak kenal kita tak kenal sebab kita mengaji sekadar kenal guru. Guru tak kenal kita. Saya tanya, saya tak faham pergi tanya. Tak kira lah ilmu fiqh ke, tasawuf ke, tauhid ke, nahu ke, sarah ke, pergi tanya. Mengaji tak faham, tanya. Dia kunci dia tanya. Nak bagi kita alim, walaupun soalan tu macam bodoh. Soalan bodoh. Tapi orang yang kata bodoh tu dia bukan tahu pun. Dia bukan tahu pun. Orang tanya tu, bila orang tanya semua akan dapat jawapan. Salah seorang tanya. Dia tanya berkenaan dengan ilmu tauhid. Bila saya jawab, contohnya saya jawab, tok guru jawab, semua orang dapat. Tu berkat. Bila kita banyak bertanya ni, bukan macam Ustaz Boy kata dia, kita tanya bukan nak buh orang, bukan nak berdebat dengan orang, tak. Kita tanya supaya nak mengaji. Niat kena betul ke bila kita mengaji. Niat jangan jadi ustaz, jadi ulama, tak. Kita niat mengaji nak perbetulkan amal kita. Amal Ustaz Syakir masa kami mengaji, dia tanya apa? Hang tu dia mengaji ni jadi apa? Hang jadi apa? Semua ulama lah, mufti lah, apa semua macam-macam. Niat yang betul Ustaz Syakir sebut. Dia kata apa? Dia kata kita nak ibadah kita betul. Kita nak redha Allah. Tu yang betul kita mengaji. Yang lain tu jadi ustaz ke, jadi mufti ke, tu Allah angkat. Kan Allah sebut dalam Quran, yarfa'illahul lazina amanu minkum wal lazina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat orang yang beriman dan berilmu. Kita ada ilmu, Allah angkat. Tu kita mengaji ya, bukan kita nak jadi ustaz, bukan ni. Kadang orang aku datang pondok ni nak cari jodoh sebenarnya. Ada jenis macam tu lah. Kita niat kena apa betul lah. Tajdi tu niat. Kita kena betulkan niat lah. Bila mengaji, kita kena betulkan niat. Salah niat, salah. Kadang tu orang mengaji, dia datang mengaji nak berdebat lah. Apa aku nak lawan ni? Sekejap aku nak tanya soalan last ni. Nak tanya soalan, nak berdebat. Dia tanya, saya nak tanya Allah kat mana? Kita nak jawab apa? Kalau anak kita tanya, kita tengah makan roti canai. Ayah nak tanya boleh tak? Tanya apa? Allah kat mana? Tersembuk roti canai betul tak? Kita tak boleh nak jawab. Jawapan dia apa? Kita kena mengaji ya.
Ulama sebut Allah maujud bila makan. Bukan bila wujud kita makan dah. Tu bahasa Arab. Maujud bila makan tu Allah wujud, tidak bertempat. Allah ada tapi tidak bertempat. Tak bertempat macam mana? Wallahu a'lam. Allah dah tahu. Tu yang Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Ayat-ayat tu semua rot. Semua kita tolak. Bukan tolak ayat Quran dah. Kita tolak depa kata Allah tu bersemayam di atas arasy. Kata Baba Radauddin, dia kata apa? Dia kata hampa nak sebut apa ala arsy istawa tu. Istawa tu berapa makna? Dalam kaedah bahasa Arab, istawa tu ada 21 makna. Kita mengaji cikai-cikai nak petikai. Kita mengaji ilmu alat pun tak ada. Ilmu alat ni sebenarnya banyak. Cuma kita ni kita rasa hebat nak petikai ulama. Istawa tu kalau ulama nak kupah ada 21. Dia punya makna tu. Kita cikai lah. Ulama hebat. Okey. Tu kita jangan banyak lawan ulama ah. Jangan petikai. Okey, boleh nampak tu hukum adat. Kita kena mengaji dia hukum adat ni. Adat dengan akal. Ni kena mengaji betul. Jangan main-main. Kita mengaji hukum akal ni. Kata Ustaz Syakir, Tok Guru kata mengaji sampai lumat. Sampai lumat je noh, sampai ingat. Mengaji sampai lumat ni bila orang tanya, kitab tak ada, dia boleh cerita. Dia boleh tulis. Orang kata dia cakap tu macam apa tengah makan kacang. Dia boleh cerita macam ni. Tu orang kata mengaji sampai lumat. Tu hukum akal. Hukum akal, hukum adat. Kita kena pandai membezakan antara dua hukum ni. Kita kena cari lah. Cari guru seorang, kita balik kan. Kita renung. Macam mana ni aku nak ngaji ni? Kita kena fikir, aku nak ngaji ni akhir zaman dah ni. Kita renung, kita cari lah seorang ke guru. Kita kerja agak, tapi kita cari. Okey, aku kena cari. Aku lemah ilmu apa? Kita lemah ilmu tauhid. Ngaji ilmu tauhid. Sebab ilmu tauhid ni ilmu yang payah. Ilmu yang payah. Buat orang tak mau nak ngaji. Kalau senang penuh kan sampai sana. Sampai dekat bukit je. Kalau orang ilmu senang. Sebab ilmu payah. Sebab apa? Kata guru saya, dia kata apa? Dia kata kalau ilmu senang buat apa mengaji? Orang mengaji ilmu payah. Bila ilmu payah jadi senang, hak senang lagi senang. Boleh baca boleh. Kita mengaji ilmu payah, biar mengaji ilmu payah. Sebab bila kita dapat yang payah dah jadi senang, yang senang lagi senang kita mengaji. Tu kita mengaji. Nak ngaji yang senang je, ngaji sedap telinga je. Nak dengar apa azab kubur kiamat, semua kita nak dengar. Sedap telinga, mengaji nak sedap telinga. Ustaz tak salah. Yang salahnya orang yang datang. Dia pun nak ngaji seronok. Dengar azab kubur takut. Bila hang mati dia tak tanya azab kubur. Dia tanya azab kubur ni dah, dia tak tanya. Dia tanya man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Ilmu tauhid tak ngaji nak jawab macam mana? Kita nak jawab macam mana? Dia tak tanya dah azab kubur kiamat, dia tak tanya dah. Sebab apa? Sebab Allah akan tanya mula-mula siapa Tuhan. Kalau tak kenal Tuhan macam mana kita nak jawab? Imam Ghazali sebut apa? La yusihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadat seseorang. Ni Imam Ghazali sebut. Tak sah ibadat seseorang melainkan dia kenal siapa nak sembah. Kita nak sembah tapi tak kenal. Contohlah kita beli barang kat Shopee. Tapi tak tahu nak hantar ni, tak tahu alamat mana, nombor telefon tak ada, alamat tak ada. Boleh hantar, boleh sampai dekat yang kita nak hantar, penerima boleh sampai? Mana boleh sampai? Kita tak ada alamat, tak ada nombor telefon. Macam tu Allah. Kita nak hantar amal kita kepada Allah, kita tak ada, tak kenal Allah, boleh sampai kita punya ibadah? Kita renungkan, kita fikir sampai rasa. Tu kita kena kenal Allah. Kenal Allah, kena mengaji sifat 20, kena mengaji ilmu akidah. Tu ibarat dia macam itulah. Kita nak kenal, nak push barang tu, kita nak push kita punya amal tu macam mana? Tak kenal Tuhan, tak boleh. So kita nak hantar barang Shopee, nak hantar barang tak ada alamat, tak ada nombor telefon, tak akan sampai kat tuan rumah. Macam itulah kita kena fikir. Sebab permulaan kita awaludin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Kita try terjemah. Awal ni apa? Mula-mula. Awaludin ma'rifatullah. Awal agama. Agama tadi saya sebut apa? Cara hidup. Awal cara hidup apa dah? Mengenal
mengenal Allah. Mula-mula kita hidup kita ni, cara hidup kita ni kena Allah. Yang tu yang betul. Kita awal-awal apa, game, cerita, apa, kartun. Kita mula-mula jumpa kartun. Ulama sebut yang tu dalam kutubah Sayyidina Ali, dia kata awaluddin ma'rifatuhu. Ulama apa tafsir hu tu maknanya Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah. Awal-awal cara hidup kita ni kena Allah. Tak kenal, macam Ustaz Syakir kata, tak kenal maka tak cinta. Kita tak kenal macam mana kita nak ibadat. Bukan saya kata ibadat kita sebelum ni tak sah. Ibadat kita sebelum ni sebab kita jahil. Bila kita jahil, kita mengaji. Allah nak kita mengaji, bukan faham. Tujuan kita mengaji. Macam apa? Syekh apa nama? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syekh Hajjal Al-Asqalani. Dia mengaji lama. Mengaji buat 40 tahun, mengaji punya lama. Dengan guru dah. Dia khidmat apa semua. Mengaji 40 tahun. Kita mengaji per hari lah. Dia mengaji 40 tahun. Tak faham. Dia kata aku ni bodoh betul ya. Dia pergi masuk gua. Mungkin kita pernah dengar cerita ni. Dia masuk gua, air, dia tengok air dalam gua tu menitik. Tik. Batu tu berlekuk. Dia kata sedangkan air yang kena batu ni pun berlekuk, takkan hatiku ni 40 tahun tak berlekuk, tak terasa ilmu. Dia balik daripada gua tu. Dia balik tu alim. Dia mengaji balik alim. Sampai ulama kata dia mengarang kitab tinggi orang berdiri. Orang Arab dulu tinggi mana? Dia karang kitab. Kita baca kitab pening, dia karang kitab. Nak katanya kita ni kerja kita mengaji. Faham tu Allah bagi. Ikut Allah nak bagi 2 tahun lagi ke 3 tahun ke. Tugas kita mengaji. Okey, boleh nampak tu hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Boleh nampak Boleh faham. Saya pun tak reti sangat, kita cuma kongsi ilmu. Saya pun ulang-ulang juga. Saya datang ni nak mengulang kitab. Tapi dah Tok Guru tak sampai lagi, kita ulang lah. Saya ni bukan pandai pun, mengaji pun merapu lah, banyak merapu. Okey, boleh nampak tu hukum akal. Hukum akal tu kita kena pandai membezakan akal dengan syarak. Boleh nampak boleh nampak sikit. Sebab mengaji ni memang hukum akal ni memang pening. Ni saya tak cerita lagi zat dengan sifat. Sebelum nak masuk hukum akal ni kena tahu juga zat dengan sifat. Saya cerita sikit lah. Zat dengan sifat. Zat ni benda apa? Sifat benda apa? Zat ni bukan zat makanan, bukan. Saya dulu mengaji mula-mula zat makanan kot kan. Bukan zat makanan. Zat ni diri, disebut sebagai diri. Sifat ni mendiri, dia berdiri di atas zat. Contoh saya bagi tahu. Allah ni dia ada zat dan dia ada sifat. Sifat ni melekat. Nak sebut istilah melekat ni boleh cabut. Dia sebenarnya ulama nak terjemah tu payah. Dia sebut menempel lah. Maksudnya zat dengan sifat ni tak akan terpisah. Zat dengan sifat Allah ni tak akan terpisah sampai bila-bila. Contohnya macam ni lah. Sifat kain ni kelabu. Zat dia apa kain ni? Kain ni zat. Contoh lah saya nak bagi nampak. Kita nak pedah, kita pergi kedai beli cabai. Kita nak pedah ke kita nak cabai? Kita nak pedah, bukan nak cabai. Kita nak pedah. Kita nak pedah. Zat tu cabai. Sifat dia pedah. Kita nak sifat mesti kena ambil zat. Macam mana? Kita pergi kedai, kita nak beli cabai, baru dapat pedah. Ada orang pergi, saya nak pergi kedai, saya nak beli pedah lah. Cabai timbang mahal, saya nak beli pedah dah jual. Orang kedai kata apa? Gila. Hang ni gila. Dia kata gila. Sebab apa? Nak pedah lah. Kita beli gula. Saya tak mau gula, saya nak manis. Gula tak mau. Nak manis. Gula timbang mahal. Kita nak manis. Boleh tak? Tak boleh. Dia tak bercerai tanggal. Bila nak zat, mesti ada sifat. Zat dia gula, sifat dia manis. Kita nak manis, kena ambil zat dah. Kena ambil gula. Tu zat dengan sifat. Saya bagi gambaran, bagi nampak dulu. Allah macam tu lah. Bukan saya nak kata Allah macam gula tak. Kita bagi nisbah majazi akli, bagi mudah faham. Nak bagi kita mudah faham. Allah ni ada zat, ada sifat. Bila ada zat, mestilah ada sifat.
Sifat Allah ni melekat, menempel lah. Nak sebut istilah, nak terjemah tak erti. Dia melekat, dia menempel ni dekat zat Allah. Dia tak akan bercerai tanggal. Macam tu, boleh nampak. Tu dia sebut sifat dengan zat, perbezaan dia. Tu bila kita nak mengaji, kena faham apa tu sifat, apa itu zat. Dia tak sama. Sifat lain, zat lain. Mula-mula mengaji dia memang ada klik-klik mata. Dia pening. Kok mana ni? Zat pula. Dia mula-mula mengaji . Lama-lama esok kita selalu datang. Bila kita tak faham satu ilmu, kita mengaji yang tu tumpu. Ilmu apa yang fardu dahulu? Ilmu fardu apa? Ilmu tauhid. Lepas tu kita mengaji fiqh. Lepas tu kita mengaji tasawuf. Tu kita mengaji ikut turutan. Bila kita tak reti tauhid, mengaji dulu. Mengaji ilmu tauhid. Jangan aku nak mengaji hadis lah. Orang lain ni saya suka mengaji hadis. Hadis tak wajib. Bukan kata salah mengaji hadis tak. Benda tu ilmu bukan wajib. Bukan saya kata salah mengaji hadis, bagus. Benda tu bagus. Tapi kita kena dahulu. Yang mana dahulu, kemudian yang kemudian. Yang dahulu apa? Fardu ain. Ni mah fardu ain ni tinggal buat cari yang fardu kifayah. Ibarat macam kita semayang yang sunat buat, yang wajib tinggal. Semayang 5 waktu tinggal semayang sunat, semayang tarawih. Ramai hari ni main tarawih 5 waktu tak buat, mari tarawih. Macam tu lah. Kita jangan dahulu ilmu yang sunat, kita dahulu yang wajib. Bukan saya tak galakkan ngaji hadis bagus, tapi kita kena dahulu lah ilmu yang wajib, yang lebih utama. Bila kita ngaji ilmu ni, ilmu tiga ilmu ni, tauhid, fiqh, tasawuf. Kita kena tahu lah. Antara 3 ilmu ni dia ada imam dia. Ni kitab ni saya nak beritahu apa, dalam ilmu tauhid dia ada imam yang menyusun sifat 20. Takut kita balik esok orang tanya, siapa yang susun sifat 20? Kita tak tahu. Dia ada 2 imam. Imam Abu Mansur Al-Maturidi dengan Imam Abu Hasan Al-Sy'ari. Dia ada 2 imam. Kita kena cari bila kita tahu ni imam ilmu tauhid. Kalau ilmu fiqh dia ada 4. Hambali, Hanafi. Imam tu lah kita pegang Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris kan. Tu kita pegang mazhab Imam Syafi'i. Yang ketiga ilmu tasawuf. Dia ada imam juga. Kita tak tahu ilmu tasawuf wajib mengaji . Yang kat sekolah menengah tu bukan tasawuf. Yang tu sebut apa? Tasawur. Tasawur ni tasawur gambaran Islam, bukan tasawuf. Ni yang di sini tasawwaru ni fi aqli. Maksud dia gambaran. Tasawur tu gambaran. Tasawuf tu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni dia ada imam dia. Imam dia apa? Imam Al-Ghazali dengan Syekh Junaid Al-Baghdadi yang Ustaz Syakir cerita dia kan. Sebelum buka kedai semayang 400 rakaat. Itulah Syekh Junaid Al-Baghdadi. Dia ada 2 imam. Bila kita mengaji 3 ilmu ni, kita tahu lah imam-imam siapa yang susun. Ni mengaji ya tak tahu. Mengaji ilmu tauhid siapa susunnya, kita tak tahu. Kita kena ambil tahu lah. Jangan buat-buat tak tahu, ambil tahu. Bila kita ambil tahu, kita akan belajar. Okey, boleh Boleh nampak nanti Tok Guru sambung al-wujub wal istihalah. Boleh nampak? Boleh tak? Tak ada soalan Boleh Boleh, insya-Allah. Wallahu alam. Kita tutup kitab kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah. Simpan. Apa dalam? Ambil ni.